Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Terima kasih saudara pengacara majlis, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala arba'un la yusabna illa bi'ajabin as-sumtu wa huwa awwalul ibadah wat tawadu' wa zikrullahi azza wa jalla wa qillatus syai'. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu katanya, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berkata Nabi, arba'un la yusabna illa bi'ajabin, 4 perkara yang apabila ada 4 perkara ini pada diri seseorang, maka hebatlah manusia itu. Bila kita ni ada 4 benda ni ada pada diri kita, maka kita ni akan jadi orang hebat, kata Nabi. Yang pertama kata Nabi as-sumtu, yang pertama ialah diam. Dan diam itu ialah awal-awal ibadah. Awal-awal ibadat ialah diam. Nombor 1. Nombor 2 kata Nabi wattawadu', merendahkan diri. Nombor 3 kata Nabi wa zikrullahi azza wa jalla. Yang ketiga kata Nabi ialah orang yang selalu berzikir kepada Allah. Dan yang keempat wa qillatus syai', orang yang membelanjakan sesuatu perkara secara sedikit. Orang yang boleh beli barang banyak-banyak, boleh belanja banyak-banyak, tetapi dia belanja dengan sedikit, mengikut kesederhanaannya. Jadi ini 4 perkara yang Nabi kata, kalau kita berhimpun 4 perkara ni, kita jadi orang hebat, kata Nabi, illa bi'ajabin, jadi orang yang hebat. Yang pertama, orang yang diam. Oh, diam ni tak payah bercakap ke Ustaz? Bukan. Diam bukan tak payah bercakap. Diam kena bercakap, tapi bercakap yang baik-baik. Itu makna diam. Sekali lagi tuan-tuan kata diam tu benda yang baik, Ustaz tu susah mengajar. Duk diam, duk atas kursi, menyanda elok. Kenapa tak cakap Ustaz? Diam itu baik. Itu bukan baik, itu nama dia bengong. Diam di sini maknanya ialah tidak bercakap benda yang dosa, tidak bercakap benda yang dosa, tidak bercakap benda yang lara. Itu dipanggil sebagai diam. Yang kedua kata Nabi tawadu', yang ketiga kata Nabi zikrullah, yang keempat ialah orang yang bersederhana dalam perbelanjaan dia. Maka apabila ada 4 perkara ini, hebatlah kita. Nak jadi orang hebat bukan je letak pada harta benda, pangkat, kuasa, kedudukan. Nak jadi hebat kata Nabi, yang pertama sekali lidah. Lidah itu yang kena kontrol, yang kena jaga. Tambah Ramadan dah hampir ini, lidah yang kena jaga. Nombor 1. Kita tak merompak, tak bunuh orang. Kita tak buang budak tepi jalan. Kita tak rogol orang. Nak rogol kambing lagi tidak. Kita tak makan babi, kita tak makan ular sawah, tetapi kita mengumpat. Ini masalah kita. Kita tak tikam nombor, tapi kita mengatak. Kita tak berzina, tapi kita memfitnah. Kita tak bunuh orang, tapi kita memaki orang. Yang inilah masalah kita. Masalah yang tak datang masjid, masalah yang tak datang surau, tak sembahyang, masalah yang tak datang pengajian, tak tutup aurat,
Masalah orang yang tak menjadikan masjid ini sebagai tempat dia untuk beribadat, dia menjadikan disko sebagai tempat ibadat. Masalah dia ialah arak, masalah dia dadah. Masalah kita yang datang ke masjid, masalah kita yang datang mengaji, yang mendatang surau, masalah kita ni dia lidah. Yang lain tak ada masalah. Zakat clear, semayang clear, semayang tarawih clear, tadarus setiap tahun, semayang subuh tak pernah lepas, puasa tak pernah miss. Hari raya pertama pun puasa, punya rajin puasa. Hari raya kedua dah mula, dah puasa 6. Hebat. Puasa Syaban buat, puasa Rajab buat. Tapi dalam masa yang sama lidah tak boleh kontrol. Inilah yang Nabi sebut sifat orang beriman itu apa? Sifat orang beriman kata Nabi ada 3. Kata Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Kata Nabi, siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, hendaklah dia memuliakan tetamu. Sesiapa yang beriman pada Allah dan hari kiamat, hendaklah dia bercakap yang baik-baik. Kalau tidak ada benda yang baik yang dia nak cakap, liyasmut, hendaklah dia diam. Ini 3 sifat orang beriman. Yang pertamanya memuliakan tetamu, fal yukrim dhaifa, muliakan tetamu. Sifat orang beriman. Orang Islam belum tentu memuliakan tetamu. Orang beriman dia akan memuliakan tetamu. Orang yang sekadar Islam mungkin dia tidak hormat kepada tetamu yang datang. Tetapi orang yang beriman, insya-Allah tetamu tu sesuatu kegembiraan kepada dia. Jadi apa beza Islam dengan iman? Bezanya tuan-tuan tengoklah suratul Baqarah ayat 183, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman. Allah tidak berkata ya ayyuhal muslim, wahai orang Islam. Padahal puasa ini wajib ke atas setiap orang Islam. Kenapa dalam 183 surah Al-Baqarah Allah kata amanu, orang yang beriman? Sebab orang Islam dia puasa tapi bukan di sini. Yang puasa tetapi di hatinya ialah orang beriman. Orang Islam puasa maksiat jalan. Orang Islam dia puasa tapi jahat dia buat. Orang beriman kalau dia puasa betul-betul. Sebab itu Allah sebut ya ayyuhallazina amanu. Orang Islam dia, tetapi bila tetamu datang dia layan tak layan. Orang beriman kalau tetamu dia datang, subhanallah, wajahnya gembira, seronok tuan-tuan. Tetamu terbahagi pada 2. Satu yang diundang, dipersilakan tuan-puan ke majlis perkahwinan anak saya Zaitun bin Putih dengan Mat bin Dola. Kehadiran tuan-tuan diucapkan terima kasih. Itu diundang. Yang tak diundang tiba-tiba je muncul, Assalamualaikum, nama dia Banci, tiba-tiba je muncul, Assalamualaikum, hai datang kamu. Itu maknanya yang tak diundang tiba-tiba je datang. Dua-dua ni kena layan, yang diundang ataupun yang tak diundang. Itu tetamu. Melayan tetamu tu bagaimana? Melayan tetamu itu bangun, hormatkan dia. Waalaikumsalam. Dia bagi salam, kita jawab. Seronok kegembiraan, ya Allah mak datang ke rumah aku mak, peluk. Siap belaga pipi. Kalau jarang-jarang jumpa, bolehlah belaga pipi. Kalau selalu jumpa, tak payahlah. Tiap-tiap hari jumpa di masjid, belaga apa benda. Asal turun tangga jumpa, asal naik tangga jumpa. Asal itulah nak belaga pipi. Tak payah tuan-tuan, buat menyemak aja. Dah lah muka tu banyak jambang janggut, diciumnya kita tajam pipi ni. 2 hari duk pedih lagi. Yang sunat belaga pipi kalau jarang-jarang jumpa.
kadang-kadang barulah kita belaga pipi. Hormatkan dia. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Din, datang kamu dia, ya Allah, seronoknya aku. Itu hormat tetamu. Yang kedua, menghormati tetamu itu apa? Jamu dia makan. Jangan tanya, dah makan belum? Astaghfirullahalazim. Soalan itu, dah makan ke belum? Jangan tanya macam itu. Orang yang malu dia jawab, udah makan. Dah makan tak apalah. Seronok pula kawan tu dah makan. Jangan tanya macam tu. Kamu datang rumah aku kena makan. Baru betul. Ini tidak. Dah makan ke belum ni? Tak makan ke? Soalan dia, tak makan ke? Masa bila kamu tahu aku tak makan? Kamu tak ada berjamu dengan aku? Tuan-tuan, jangan buat sesuatu benda. Kalau orang tu ajak tuan-tuan dengan perkataan tak payah buat. Ke mana mat? Ke pasar. Tak singgah ke? Jangan singgah. Sebab dia mulakan dengan tak. Tapi kita ni jenis tak faham. Boleh juga. Elok aku nak masuk rumah dia. Ini kena faham. Tak makan ke? Maknanya janganlah makan. Sebab itu tuan-tuan, jangan mulakan ajakan dengan tak. Mat, singgah dulu. Mat, makan mat. Baru betul. Ini tidak. Tak singgah ke? Tak makan ke? Orang yang tak malu je jawab, belum makan. Orang malu dia akan jawab, udah makan. Semalam udah makan. Itu semalam, hari ni lain. Yang ketiga, kena lawan bercakap. Menghormati tetamu ni, kata Nabi, kena lawan dia bercakap, ajak dia menyembang. Jangan sepatah dia tanya, sepatah kita jawab. Tuan Haji sihat? Sihat. Anak-anak ke mana Tuan Haji? Kuala Lumpur. Isteri mana? Dah meninggal. Sekarang musim hujan Tuan Haji ya? Ya. Tuan-tuan, lemah. Kita kalau jumpa tuan rumah macam ni, tuan-tuan, lemah. Nak kata apa lagi tu? Sebab tu kita tuan rumah kena layan. Sihat Tuan Haji? Allah, sihat orang tua. Mari hujan sejuk, mari panas batuk. Biasalah, dah tua, dah berumur dah pun. Kan seronok memang. Anak Tuan Haji di mana? 2 orang di Kuala Lumpur Universiti. Yang seorang ni baru masuk pusat serenti. Seronok je kita nyembang. Isteri Tuan Haji mana? Udah mati. Tu cadang nak cari yang baru sebelum puasa ni. Nanti kalau tak ada rumah, siapa nak bangunkan sahur, kata dia. Itu nak cari juga. Umur Tuan Haji berapa? 80. Ada kau renak lagi ni. Nyembang lah. Barulah dinamakan meraihkan tetamu. Yang keempat, kena tunjukkan kepada dia kiblat. Kalau dia nak sembahyang, kiblatnya mana mat? Tahun lepas belah situ. Tahun ini tak tahulah, aku dah tukar, kata dia. Kiblat pun tukar-tukar ke? Yang kelima, tunjukkan tandas. Dalam rumah kita tandas mana dia? Tunjuk. Ini tandas cangkung. Kalau kamu nak tandas duduk, bilik sana. Tandas duduk kena duduk, tandas cangkung kena cangkung. Sebab ada orang tak faham, dia duduk atas tandas cangkung, dia cangkung atas tandas duduk. Tak aku hara tuan-tuan, bercangkung atas tandas duduk, buatnya pecah tandas dua. Tak pun kakinya terjeboleh masuk dalam tandas tu, macam bomba datang tuan-tuan. Bomba kalau datang rumah tuan-tuan, satu kampung mesti datang. Apa satu kampung turun, kaki masuk tandas. Tak ke buruk rupa dia tuan-tuan, kaki masuk tandas. Sebab tu kena ajar pada dia ini. Yang keenam, tanggungjawab kita sebagai dia, menggembirakan dia. Menggembirakan dia, mungkin kita berikan layanan yang terbaik kepada dia. Ini dipanggil sebagai menghormati tetamu. Dalam bahasa Arabnya disebut sebagai dif. Dif kehormat. Kita ni dah lama dah cakap Arab, cuma tak perasan. Yang saya hormati, dif kehormat, Arab lah tu. Dif tu maknanya tetamu. Satu lagi, DJ Dif. Yang tu lah. Yang kedua, kata Nabi, sifat orang beriman yang kedua ialah falyaqul khairan.
hendaklah kamu bercakap yang baik-baik, jangan bercakap yang tak elok. Ni bulan Ramadan dah dekat dah ni, kontrol lah lidah, jangan duk maki, asyik panas maki, asyik maki panas. Peniaga pasar Ramadan, janganlah maki hujan. Asal aku meniaga hujan, asyik hujan aku meniaga, celaka betul. Berdosa maki hujan, maki angin, seolah-olah maki Tuhan. Jangan maki. Jangan maki isteri. Isteri kita bulan puasa ni teruk, kita pun teruk. Kita teruk tidur, orang perempuan teruk kerja, lain sikit. Lepas sahur subuh, lepas subuh basuh pinggan, lepas basuh pinggan basuh kain, lepas basuh kain kemas rumah, lepas kemas rumah tidur, lepas tidur tasbih cinta, lepas tasbih cinta start ke dapur, lepas ke dapur sembahyang asar, masuk ke dapur balik tumbuk sambal lah apalah, kemudian buka puasa. Lepas buka puasa sembahyang, lepas sembahyang pergi masjid, lepas pergi masjid pukul 11 baru balik. Itu pun belum tidur lagi, setrika baju lagi. Teruknya tuan-tuan, tiba-tiba tuan-tuan maki dia bodoh. Tak rasa sedih ke hati tuan-tuan? Tak sedih ke hati duk maki isteri kita bodoh? Pak, petang ni buatkan sup ayam. Pukul 3 suami pesan. Baiklah, isteri pun tomeh sup. Suami tidur, nanti asar baru bangun. Isteri tomes nak buat sup. Bila buka puasa suami makan, bila makan masin. Pah, kamu ni bodoh betul lah. 20 tahun kahwin, sup pun tak erti buat, bodoh betul. Kesian dekat orang rumah kita, air mata ni menitik jatuh dalam sup, lagi masin sup. Apa cakap bodoh? Kalau masin tambah air, habis masalahnya. Tak ada masin dah. Ini merajuk isteri kita lari dalam bilik, melompat atas bantal, muka sembam kat bantal, basah lenjun air mata dia. Tak terasa ke tuan-tuan? Jangan cakap bodoh, terasa. Akak-akak kalau suami cakap bodoh, akak diam je, biarlah, tak apa, benda betul. Dia diam udahlah. Akak-akak cakap dekat suami, abang lah bodoh sebab kahwin dengan orang bodoh. Abang lah bodoh, saya ni bodoh. Abang kahwin dengan orang bodoh, kenapa? Abang pun bodoh. Kita serupa, kan dua-dua bodoh. Kalau kita maki orang bodoh, sebenarnya bodoh itu akan balik pada kita balik. Maka jangan sebut bodoh pada orang, celaka pada orang, haram jadah pada orang. Nabi pesan cakap yang baik-baik, jangan tipu, jangan khianat. Kata Nabi, kalau tak ada benda yang kamu nak cakap, liyasmut, hendaklah kamu diam. Dah, diam, selesai masalah, selamat. Baik tuan-tuan, balik rumah nanti buka suratul Baqarah 183, 185, 186. Satu muka ni daripada ayat atasnya faman khafa min musin janaban sampai di bawahnya itu semuanya cerita tentang puasa ya. 183, 182, 183. Cuba tuan-tuan dengar saya baca. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Satu. Yang kedua, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Satu. Nombor dua. Nombor tiga, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Cuba tuan-tuan tengok ayat saya baca tadi. Di hujungnya ada satu perkataan yang sama yang Allah Ta'ala ulang berkali-kali. Hujung yang pertama 183 la'allakum tattaqun. Hujung yang kedua 185
la'allakum tashkurun. Hujung yang ketiga la'allahum yarsyudun. 186. Ketiga-tiga ayatnya ada la'allakum, la'allahum. Apa makna la'alla? La'alla maknanya mudah-mudahan. La'alla maknanya semoga. La'alla maknanya supaya kamu menjadi orang bertakwa, supaya kamu menjadi orang yang bersyukur, supaya mereka itu menjadi orang yang benar, orang yang mendapat bimbingan daripada Allah Subhanahu wa taala. Inilah dia tujuan puasa, inilah dia matlamat puasa. Matlamat puasa untuk dapat 3 benda. Yang pertama, supaya mendapat takwa. Yang kedua, supaya jadi orang bersyukur. Yang ketiga, supaya jadi orang yang benar. Kita sekarang sudah puasa 40 tahun. 40 tahun jadi tak takwa sekarang. 50 tahun puasa jadi tak hamba bersyukur. Sudah 30 tahun jadi tak benar. Kalau tak dapat lagi 3 benda ini, maknanya itulah tanda-tanda kita puasa tak berapa nak betul puasa kita. Adalah yang tak betul dengan puasa kita itu. Sekarang cuba tuan-tuan tanya, takut Allah ke takut hantu? Takut Allah ke takut hantu? Maklum, takut hantu. Ada orang takut hantu sampai jangan pandang belakang. Ada orang takut hantu sampai jangan tegur. Dia jangan tegur. Jangan pandang belakang. Tengok belakang pun tak boleh. Punya takut ke hantu. Orang takut kepada Allah, bukan pada hantu. Umur 64 tahun takut ke hantu. Apa ni? Saya cadang nak jual rumah ustaz. Apa ada hantu. Ya Allah, apa takut dengan hantu? Apa dia buat dalam rumah? Malam-malam ustaz dia basuh kain. Atau kain dia kotor, dia basuh pula. Patut pergi dekat bilik mandi cakap, kamu nak basuh ke nak buat apa buatlah, tapi bil air bulan ni naik, jaga kamu. Cuba cakap macam itu. Yang kita takut ialah pada Allah, bukan pada hantu. Itu tanda-tanda puasa kita tak mencapai la'allakum tattaqun. Ada orang datang ke masjid pagi-pagi pukul 5 datang. Tengah sembahyang kipas, sekejap berhenti, sekejap jalan. Sekejap berhenti, sekejap jalan. Lari balik ke rumah. Kenapa abang? Kipas hantu main-main gitu. Dalam rumah Allah pun takut. Ni kita tak mau. Nombor 1, takut pada Allah, taat pada Allah, jauhi segala maksiat. Itu tanda-tanda puasa kita diterima. Cuba kita tanya kita sekarang, akak-akak di belakang, sayang suami ke sayang Allah? Laju jawab makcik, sayang Allah. Memanglah suami tak ada. Kawan bujang bolehlah jawab Allah. Cuba sekarang suami ada, Allah ke suami? Allah. Itu takwa. Abang-abang di sini, sayang Allah ke sayang isteri? Allah. Itulah takwa. Kalau ada ustaz, sama-sama ustaz, sama-sama hang kata, mana boleh sama-sama? Allah dulu. Apa benda pun Allah didahulukan. Itulah takwa. Yang lain bukan didahulukan, Allah dulu. Itu kesan daripada puasa yang bagus. La'allakum tattaqun. Yang kedua, supaya kamu bersyukur. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Genapkanlah puasa kamu dan besarkanlah, takbirlah, membesarkan Allah atas hidayahnya kepada kamu. Mudah-mudahan kamu menjadi hamba yang bersyukur. Cuba tuan-tuan tengok, Allah Ta'ala belai kita. Allah Ta'ala belai kita nikmat tak pernah putus. Makan tak pernah putus. Udara sentiasa dapat, kesihatan dapat, makan dapat, kaya dapat. Allah bela daripada kecil sampai kita tua. Allah bagi nikmat. Berapa ramai orang yang bersyukur. Buah-buahan yang berada di sekeliling kita
Allah bagi, berapa ramai yang bersyukur. Buah-buahan ada dua jenis. Buah-buahan yang bermusim, buah-buahan yang tidak bermusim. Cuba tengok, buah yang bermusim nama dia durian. Buah yang bermusim namanya apa? Rambutan, manggis. Itu buah bermusim. Buah yang tak bermusim, kelapa, betik, pisang. 24 jam ada buah kelapa. Mana ada orang tanya, makcik sekarang musim apa makcik di kampung? Musim kelapa. Ada orang jawab? Tak ada. Ada buah kelapa makcik? Allah, bukan musim dia. Ya ke tak ada? Allah Maha Kaya, nikmat kelapa tu tuan-tuan. Kalau tak ada kelapa, tutup restoran. Gulai tak boleh masak, kerisik tak boleh masak. Allah sayang pada kita. Buah betik Allah bagi sepanjang tahun. Buah pisang sepanjang tahun berbuah. Berapa ribu peniaga yang berniaga pisang. Nikmat Allah bagi. Tapi cuba tengok apa yang kita buat pada buah betik. Ambil buah betik, buangkan biji dia, jolok dengan kayu, pacakkan bunga mangga, bubuh tepi jalan. Rumah pengantin, ipah dan ipin. Buah betik hanya nak tanda rumah kenduri kahwin, kufur nikmat. Beras yang Allah bagi tahan 7 tahun, 8 tahun. Bayangkan tuan-tuan, beras mati pun boleh hidup. Nama dia beras basmati. Mati pun masak jadi nasi. 7 tahun boleh tahan, 10 tahun boleh tahan. Dapat pada orang Melayu, renjih pengantin. Apa ni? Renjis dipilis, ditepungilah tawar. Ai beras kunyit ditabur, disiram si air mawar. Beras kunyit dapat ke orang Afrika dia makan, kita tabur je. Subhanallah, kufur nikmat. Lepas ni akak-akak ni abang Jem nak pesan, jangan duk tabur dah beras kunyit, masaklah beras tu. Ini tabur, pengantin datang tabur, pemimpin datang tabur. Nangis beras tu nanti kan. Kalau dulu tahun 70-an kita masuk tabung 50 sen tabung masjid. Sekarang 2010 pun 50 sen. Syukur apa itu? Apa syukurnya? Tak bertambah. Ada pula jawab, kira baiklah ustaz, kawan saya sekarang 1 sen pun tak bagi ustaz. Kira saya ni kira baiklah ustaz, 50 sen tu kira maintain je ustaz. Maintain pula otak kamu. Orang ibadat makin bertambah, bukan duk maintain aja. 50 sen tu mana layak dah sekarang ni. Sekarang 50 sen boleh tabung masjid tak layak dah tuan-tuan. Allah bagi nikmat melimpah ruah, 5 kupang bagi pada Tuhan. Masya Allah, belum bersyukur. Yang ketiganya, tujuan ini apa? Wa idza sa'alaka ibadi, kalau mereka bertanya kepada kamu, di mana Allah? Katalah Allah, katalah Muhammad, inni qarib, sesungguhnya aku dekat dengan mereka. Ujibu da'watad da'i idza da'an, Allah mengkabulkan doa ketika mereka berdoa. Maka Allah kata, mintalah pada Allah, berimanlah pada Allah, mudah-mudahan kamu menjadi hamba yang dijalankan oleh Allah dengan jalan yang benar. Ini puasa, tujuan puasa supaya mata kita lepas habis puasa, mata kita tengok yang baik, telinga kita mendengar yang baik, lidah kita bercakap yang baik, tangan kita Allah bimbing baik je tangan kita, kaki kita Allah pelihara melangkah ke tempat baik aja. Itulah tanda-tanda yarsyudun. Sekarang cuba kita tengok antara mata, antara disko dengan masjid, berapa ramai yang suka disko? Antara tengok Quran dengan tengok majalah mangga, betik mempelam, mana orang suka tengok?
Antara mendengar bacaan Quran dengan kuliah, dengan bacaan lagu, mana orang suka dengar? Antara menulis ilmu dengan menulis surat layang, mana orang suka tulis? Antara melangkah ke pasar malam dengan melangkah ke masjid, mana orang lebih suka? Kalau dia tidak menuju ke arah Allah selepas puasa, tidak ada perubahan. Itu tanda-tanda puasanya mungkin tak diterima, mungkin ditolak, mungkin tergantung. Sebab apa? Yang saya nak sentuh. Sebab apa yang jadi macam itu? Sebab apa? Sebab yang pertama, sebab dianggap puasa dengan tak puasa sama. Cuma bezanya bulan puasa tak makan siang, bulan tak puasa makan. Yang lain sama. Itu punca dia. Dia tak sama. Ramadan tak sama. Ramadan ini penghulu segala bulan. Malaikat Jibril perhiasan kepada segala malaikat. Bidadari perhiasan kepada syurga. Nabi Muhammad perhiasan kepada segala nabi. Yasin perhiasan kepada Quran. Jumaat perhiasan kepada hari dalam seminggu. Ramadan adalah perhiasan kepada sebulan dalam setahun. Setiap sesuatu ada perhiasannya. Perhiasan langit, bintang. Perhiasan bulan ialah Ramadan. Perhiasan malam ialah Lailatul Qadar. Menunjukkan ada perbezaan. Bila bulan puasa dengan bulan tak puasa sama, itulah punca kenapa manusia keluar daripada Ramadan tidak ada perubahan. Dalam bulan puasa menyanyi, dalam bulan tak puasa pun menyanyi lagu yang serupa. Habis. Cuba kita stop menyanyi bulan-bulan ni, cuba stop penyanyi yang mengarut, tukar dengan zikrullah, sambil buat anak zikrullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Kan seronok dapat pahala bulan Ramadan. Ini tidak duk kekal lagi Hindustan. Polis tembak tarakna, polis tembak tarakna, polis tembak tarakna. Anak tu bangun. Oh, anak tu bangun. Tak jadi tidur budak. Cuba ubah. Yang bulan-bulan puasa ni kan ubah kan bagus. Dia tak nak berubah. Duk buat macam tu juga. Semayang tetap di rumah, semayang tetap tidak berjemaah. Dah bulan Ramadan, belajar-belajarlah semayang jemaah. Padan yang datang semayang jemaah tu dikutuk yang datang baru datang. Bulan puasa datang, bulan tak puasa haram. Menyampah aku. Inilah punca orang tak datang. Ni datang ramai-ramai malam ni nak makan lah ni. Astaghfirullahalazim. Demo dah datang, tuan rumah muliakan tetamu, ahlan wa sahlan. Datang kemudian setahun sekali dia ni peluk dia, dah dia tumbuk je kita kan. Layanlah elok. Mereka datang, mudah-mudahan selepas Ramadan nanti mereka akan datang lagi. Kalau kita buat hair kita je, kita dengan geng kita je, tak campur dengan muka-muka baru, itu yang mereka rasa mereka tak diperlukan. Cuba kita tunjukkan sifat terbuka, sifat seronok dengan mereka, barulah boleh. Baik. Cuba tuan-tuan tengok dalam bulan Ramadan ni berapa banyak orang yang suka meludah. Sikit-sikit ludah. Asal ludah sikit-sikit. Penuh kaki lima masjid tu. Sat lagi yang di rumah yang ada tikap nakor tu, dia tarik tikap, meleleh elok, jatuh dekat bawah. Kenapa ludah makcik? Bulan puasa ustaz, tak boleh telan air liur, batal kata dia. Batal apanya makcik? Air liur tak batal. Yang batal je makcik nganga tak ada air hujan, yang tu batal. Udah bercakap, air liur keluar, dah keluar, telan lah balik. Masalah apa? Telan je lah, tak batal. Setengah orang telan pun tidak, ludah pun tidak, duk kebam air liur.
Makcik masak apa petang nanti makcik? Tak tahu lagi ya. Nak masak apa pun. Ni air liur ni penuh ni. Ini pun tabiat tak elok juga. Tabiat tak elok nombor 2, tidur selepas sahur. Semayang subuh, semayang, lipat kain telekung, lipat kain pelekak, kedebung tidur. Sedar-sedar pukul 2 petang. Semayang pun pukul 2:30. Allah Akbar. Puasa kan letih. Lepas semayang tidur balik 6:30 baru bangun. Pukul 7 pergi pasar Ramadan. 7:25 buka puasa. Buka puasa tu pun komplain. Sekarang ni puasa pun dah tak rasa apa ya. Kejap benar rasa dah buka puasa. Memang kejap lah kamu tidur pukul 7, jaga pukul 7. Nak terasa ke benda apanya? Yang ni yang kita tidak mahu. Akak-akak, kalau akak-akak abang-abang ni nak rasa elok je puasa ni, amalkan selalulah. Inna a'taina kal kausar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Itu doa. Agak-agak pedih perut, pegang perut. Inna a'taina kal kausar. Kan hari pertama puasa, melepek je hari pertama, sakit gastrik pula, sakit pedih perut pula, rasa pedih ustaz. Inna a'taina kal kausar. InsyaAllah ini untuk orang yang hari-hari pertama. Dia pula mula-mula puasa, tak pernah puasa, umur dah 50, baru tahu ini nak puasa. Baca inna a'taina kal kausar. Banyak-banyakkan baca. InsyaAllah Allah Ta'ala bagi kekuatan pada kita. Memang tak terasa, tapi bukanlah tidur makruh tidur banyak-banyak bulan Ramadan ni. Kemudian tuan-tuan, cuba kita tengok dalam bulan Ramadan. Manusia dalam bulan Ramadan dia masih lagi tidak menghentikan aktiviti-aktiviti yang sepatutnya bulan Ramadan ni kena tutup. Mata masih lagi duk tengok Hindustan, duk tengok Meksiko, Spanyol, duk tengok drama, filem bulan Ramadan. Duk tengok baju yang ketat-ketat yang mendedahkan aura. Ini Ramadan. Tutup. Apa lagi nak tengok cerita Hindi? Last kali mesti Inspektor Sahab sampai. Tak payah tengok dah. Hero mesti menang. Zindagi hai, ek safar hai. Datanglah Inspektor Sahab datang. Apa lagi kita nak tengok? Tak payah tengok dah lepas ni cerita Indonesia. Buang masa ya tuan-tuan. Merapu je. Asyik terkejut nganga. Asyik nganga terkejut. Waduh, Kang Mas besar banget. Nganga dekat sejam tuan-tuan. Tak payahlah. Bulan puasa stop. Sebab tu dalam puasa dia ada imsak. Tuan-tuan faham makna imsak? Imsak maknanya stop. Imsak maknanya tahan. Nabi kata amsik alaika lisanaka. Hendaklah kamu tahan lidah kamu daripada cakap merapu. Amsik, tahan. Dibawa kepada kita imsak, tahan. Sekarang disampaikan waktu berbuka puasa dan waktu imsak bagi negeri Selangor Darul Ihsan, Kelang, Pelabuhan Kelang. Waktu berbuka 7.25 dan imsak 5.55. Imsak tu maknanya stop lah. Itulah makna imsak. Stop. Stop apa ustaz? Stop makan. Stop apa ustaz? Stop mengumpat. Stop apa ustaz? Stop buang masa. Stop apa ustaz? Segala benda yang tak elok, imsak. Itulah imsak. Dia cuma stop makan, mengumpat jalan. Sampai basuh tangan, sahur-sahur ngumpat. Abang semalam tengok Kak Ayah tu menyampah abang. Ingat dia seorang ada duit beli kereta. Kita pun boleh beli abang. Kata suami dia. Pukul 6 pagi dah start ngumpat. Subhanallah, kamu tak imsak. Imsak tu maknanya jangan buat jahat lah. Bukan makna puasa je, waktu makan je tidak imsak. Imsak ni selalu kita mula daripada sahur.
Apa istimewa sahur? Allah kata istimewanya waktu sahur ialah Allah terimakan doa. Siapa yang nak bertaubat, silakan taubat. Bangun pukul 5, sembahyang taubat. Bangun 4:30, sembahyang taubat. Jangan bangkit sahur, bangun sahur terus ke dapur. Bawa kain pelekak duduk macam tu dekat meja makan tu. Jangan duduk tidur atas meja makan. Cepatlah mama, lap mengantuk. Suruh anak ni Aiman pergi ke bilik air, mandi, sembahyang tahajud. Pergi, mama tengah masak. Mama tak sembahyang tahajud, mama uzur. Kejutkan bapak kamu, sembahyang tahajud, sembahyang taubat. Bulan Ramadan bulan keampunan. Bukankah Nabi kata bulan Ramadan ni ada 3 perkara? Pertamanya bulan rahmat, pertengahannya keampunan, dan ketiganya pembebasan daripada neraka. Inilah bulannya. Kenapa tak minta? Minta. Yang kedua Nabi kata doa yang tidak akan disia-siakan ialah doa orang berpuasa. Doa orang berpuasa mustajab. Kenapa tak nak puasa, tak nak doa? Wal mustaghfirina bil ashar, mintalah ampun pada waktu sahur. Kita buat apa waktu sahur? Allah suruh minta ampun. Minta, ya Allah, ampunkanlah dosaku ya Allah, ampunkanlah aku ya Allah. Minta, aku banyak melakukan dosa padamu ya Allah, ampunlah. Tuan-tuan, kalau macam itu gaya mintanya, Allah bagi. Ya Allah, aku takut pada neraka-Mu ya Allah. Allah bagi, Allah terima. Ini doanya macam mana? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi. Nampak? Siapa yang nak bagi, tuan-tuan? Tuan-tuan cuba jumpa yang berhormat minta peruntukan buat jalan baru. Minta jalan sikit ni, jalan tu dia lecah apa semua. Agak-agak yang Muhammad bagi tak, tuan-tuan? Tobat lahum tak bagi ya? Gila ke apa kamu ni? Ada orang yang berdoa pukul mulut. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Tak ada adab. Tuan-tuan kalau jumpa pengurusi JKK pun dia tak bagi. Pengurusi minta pinjam RM10 nak makan, Dia pun tak bagi. Dia ni sihat ke tak sihat ni? Mintalah elok-elok bulan Ramadan. Yang kita berdoa sekarang waktu buka puasa. Waktu buka puasa dah makan. Yang Nabi kata yang mustajab doa ketika berpuasa. 8 pagi, lepas sembahyang duha 9 pagi, lepas sembahyang zuhur pukul 1:30, lepas sembahyang asar 5 petang. Doalah. Ini sibuk Allah malakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika. Kenapa doa pada masa itu? Doa pada masa itu makan, tidak ada sunat panjang-panjang doa. Yang kena doa sepanjang hari waktu kita puasa. Setengah orang langsung tak baca doa. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahumma lakal sumtu pun tak ada dah. Yang ada Allahumma lakum sumtu wa bulungtu wa lapaqtu. Tu dia pederah ngak makan. Apa pun tak ada dah. Jadi kita ubah ni, tuan-tuan. Setengah tu imam bila orang buka puasa, dia sibuk azan, dia sibuk baca doa. Allahu akbar, Allahu akbar, al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa suruh baca doa panjang-panjang? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Makruh. Tuan-tuan kalau jumpa tu imam buka puasa baca panjang-panjang, biar dia seorang baca, tuan-tuan. Tuan-tuan makan. Ambillah kurma balun. Ini siap pejam mata lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Mana kurma saya? Habis dia sapunya puak-puak lain. Yang kamu kata baca panjang-panjang. Buat apa?
Masa itu baca bismillah, makanlah. Nama nombor satu ialah imsak. Waktu imsak ni berapa lama Ustaz? Tak lama, sekira-kira 50 ayat Quran yang dibaca sebelum subuh. Sebelum subuh 50 ayat Quran yang dibaca. Itulah lamanya sahur. Jadi Ustaz, kalau macam saya sahur pukul 1 pagi Ustaz, tidak dapat pahala sahur. Takkan tak boleh Ustaz, saya nak bangun nanti pukul 5 mengantuk Ustaz, baik saya makan siap-siap. Itu nama dia mentega darah, bukan sahur. Tak dapat sahur. Jangan duk bangun pukul 1 pergi makan KFC pukul 1 pagi. Buat apa yuk? Sahur kata dia. Sahur pula otak dia. Mana ada sahur pukul 1 pagi? Tak ada. Sahur pukul 5 dekat nak subuh. Ada pula orang kata Ustaz, sahur ni bila orang azan baru habis sahur, pulanglah. Ulama-ulama dia kata imsak tu langkah berjaga-jaga supaya selamat. Dia nak balun lagi. Dia kata selagi tak azan, selagi tu aku makan. 6.20 bila tak azan lagi, dia tertinggal kunci. Yang suami isteri duk makan di rumah. Isteri kata, lama pagi ni abang ya? Rezeki Allah, makanlah kata dia. Makan kamu berdua. Jadi tuan-tuan, gunanya imsak itu untuk kita tahan. Kalau tak nak bangun makan banyak-banyak, sahur dengan kurma pun memadai. Sahur dengan air pun memadai. Sebab apa? Sebab membezakan puasa Yahudi dan puasa orang Islam. Orang Yahudi tidak ada sahur. Orang Islam sahur. Bangun, walaupun sikit, bangun, ada barakah. Saya kata dah tadi, bangun sembahyang malam, bangun sembahyang hajat, bangun sembahyang taubat. Kita banyak dosa tuan-tuan. Tahun ini mungkin kita puasa mak dah mati. Tahun lepas mak masih hidup. Tahun ini mungkin mak tak ada dah. Kita dah tak sempat, dah tak boleh minta doa, minta ampun pada mak. Tahun lepas kita boleh minta lagi. Tahun ini mak dah tak ada. Minta ampun ya Allah, aku banyak dosa dengan ibu aku ya Allah, kau ampunkanlah dia ya Allah, kau ampunkanlah dosa aku ya Allah, tempatkanlah dia bersama orang beriman ya Allah. Bulan Ramadan mereka pergi tak kembali. Kalau kita orang baik tak apa, mati pun tak apa, pahala banyak. Tapi kalau kita tak berapa baik, Asri Rabbani tu, cukup puasa ni cukup setahun dia mati. Tapi dia orang baik, tiap-tiap kali puasa azannya dia yang azan. Tiap-tiap kali maghrib dia azan, dapat pahala. Kita azan tak mana? Kita tak ada jasa, kita tak ada sumbangan. Sebab tu kita kena buat bekalan banyak-banyak. Bila mati tak boleh puasa dah. Bila dah mati tak boleh buat ibadat. Tiap insan pasti merasa saat perpisahan terakhir. Dunia yang fana akan ditinggalkan, hanya amalan yang dibawa. Amalan saja yang dibawa. Jadi kita buat ke amalan banyak-banyak. Ini bukan bulan tidur, bukan bulan menyembang. Kalau bulan Ramadan pun lepas sembahyang Zuhur menyembang, tiangnya banyak menyembang, selonggok 5 orang, selanggut 5 orang. Ini tak puasa ni. Kurangkan berbual. Kamu tiang kamu, aku tiang aku Quran aku, kamu Quran kamu. Baca masing-masing. Ini lagi rapat menyembang perempuan-perempuan. Puasa. Nombor 2, iftar. Iftar maknanya berbuka puasa. Orang Melayu sebut iftar, bukan iftar, iftar. Berbuka puasa. Nabi kata, siapa-siapa yang bagi orang makan berbuka puasa dengan sedekah sebiji buah tamar, Allah terima sedekahnya dan Allah gandakan sedekahnya menjadi sebesar gunung Uhud. Sebiji buah tamar ya, sebesar gunung Uhud. Masya Allah.
Lepas ni tuan-tuan buat Masjid Rahimah sebiji, Masjid Selat sebiji, Sungai Pinang sebiji, Pinang Bandar sebiji. Apa hal sebiji je kurma kamu ni? Sebiji je ketama kamu ni? Itu pun pahala dan 4 gunung, kamu tahu. Udah besar dah tu. Itu pun dah tak larat dah, kata dia. Ini nama dia bengong, tuan-tuan. Orang sebut sebiji tu perumpamaan, tamsil. Kalau sebiji pun sebesar gunung, sekotak besar mana? Susah tuan-tuan, mengajar orang ni susah. Ada satu laki-laki tanya ustaz, macam saya bersetubuh dengan isteri saya, tapi tak ada keluar, air apa pun tak keluar. Jadi setakat mana yang kena mandi hadas besar tu ustaz? Saya kata kalau touch and go tak payah mandi. Kalau smart tag pun tak payah mandi. Yang kena mandi bila helmet tu hilang, full face hilang, baru kena mandi hadas besar walaupun tak keluar. Oh, maknanya kita tidur dengan isteri kena pakai helmet ustaz? Terpulanglah. Susah hatilah tuan-tuan. Apa kejadiannya nak bawa helmet? Isteri komplain pula. Susah abang kan kena pakai helmet, kan payah. Jadi tuan-tuan kena faham. Sebiji kurma pun sebesar gunung, sekotak. Masya Allah. Sebab tu jangan kedekut. Jangan kedekut bulan puasa. Cari orang miskin, cari orang fakir, cari anak yatim. Jangan tuan-tuan jadi penipu agama. Kepiahnya di kepala, serbannya berbelit di kepala, jubahnya meleret. Jubahnya meleret tapi pembohong. Bukan setakat pembohong, pembohong agama. Kenapa pembohong agama? Tak bagi makan anak yatim, tak bagi makan orang miskin, semayang tak khusyuk. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Kamu nak kenal ada orang yang pembohong dalam agama? Cakapnya berdega-dega, pakaiannya bagus, jalannya macam orang agama, tetapi kata Allah, anak yatim dia tak peduli. Puasa ke tak puasa ke, dia tak kisah anak yatim. Dia beli baju dekat anak dia 4 pasang, dekat anak yatim sepasang pun dia tak beli. Pembohong agama. Dia makan di rumah dia meja yang besar-besar sebab lauk banyak, tetapi dia tak pernah bagi pun seketul lauk pada anak yatim. Pembohong agama. Jangan bercakap tuan-tuan orang agama kalau anak yatim tak dipedulikan. Kalau orang miskin tuan-tuan tak kisah, tuan-tuan jangan cakap banyaklah. Tasbih besar lengan ni pun tak guna tuan-tuan. Kalau anak yatim tak peduli, fakir miskin tuan-tuan tak kisah. Allah sebut sebagai pembohong agama. Semalam saya ceramah satu tempat. Saya ceramah, dia duduk zikir. Ma ja'alallahu lirajulin ma lirajulin min qalbaini fi jawfi. Tidak dijadikan 2 hati pada satu manusia. Tidak dijadikan 2 hati pada satu manusia. Satu dengar ceramah, satu zikir. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dua-dua tak dapat. Sepatutnya tasbih bolan pokit, dengar, baru dapat. Ini tidak. Subhanallah, 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 subhanallah. Apa ni? Orang baca khutbah dia subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tuan-tuan jentik telinga dia ni. Satu-satu. Satu-satu. Kalau kamu berzikir pun kamu tak bagi makan anak yatim, semayang kamu tidak khusyuk, kamu tak bagi makan anak yatim fakir miskin, pembohong dalam agama. Berapa ramai di kalangan kita yang boleh bela astro tapi tak boleh bela anak yatim. Astro 2 di rumah dia, bercabang atas bumbung. Puas ustaz, banyak channel ustaz. Anak yatim dia tak bela, pembohong agama. Ada orang yang boleh bela ayam, ayam serama dia bela 4 ekor. Ikan arowana ni 3,000, 4,000. Bukan kata arowana, arapaima pun dia bela. Subhanallah.
Untuk ikan saja 5,000 sebulan. Masya Allah. Anak yatim tak bagi 5 kupang pun. Pembohong dalam agama. Ada yang bela kucing 10,000 harga kucing Parsi. Hilang di taman, boh gambar kucing dekat masjid, kucing dicari. 10,000. Anak yatim nak buat rumah anak yatim, RM10 pun susah. Nasib baik Cikgu Murni datang minta, dapat 2,000. 2,000 cukup Cikgu Murni. Nampak tuan-tuan, cikgu laki-laki minta RM1 je dia bagi. RM1 saja tu haji. Budak-budak tak boleh ambil duit banyak-banyak, kata dia. Kena Cikgu Murni minta 2,000 di balonnya. Nasib baik Cikgu Murni minta. Tuan-tuan jaga-jaga. Ikan yang kita bela, kalau tauk dalam lombong, ada rezeki dia. Ikan yang mahal yang kita beli, kalau buang dalam kolam, laut, sungai, ada rezeki untuk ikan. Kita pun tak payah buat kerja sebab Allah bagi rezeki. Tapi kita beli, boh dalam rumah. Tanggungjawab kita pula bagi makan. Balik kampung lama tak boleh. Elektrik blackout lama tak boleh. Kotor tak boleh, tak bagi makan tak boleh, matikan dosa kita. Kalaulah kita campurkan balik dalam sungai tempat dia, selesai masalah. Duit peruntukan untuk ikan bagi dekat rumah anak yatim, fakir miskin, lagi manfaat. Tapi orang tak nampak benda itu. Orang usaha pujuk orang hutan datang masuk zoo, pujuk orang hutan. Cik, mai cik meh kita pergi zoo. Di zoo kami bagi makan free. Mai cek meh. Orang hutan menung tengok. Lah longgok pisang. Dia pun makan. Tangkap dia buh kat zoo. Sekarang 10,000 sebulan orang hutan nak makan. Kalaulah letak balik di tempat dia dalam hutan, 10,000 bagi ke anak yatim. Yang kena bagi makan orang, bukan orang hutan. Yang disuruh bela anak yatim, yang disuruh bela fakir miskin. Sekarang yang dibela siapa? Dah terbalik. Yang inilah bulan Ramadan, bulan kita nak buat baik, bulan iftar, bulan kita nak buat baik, bulan kita nak berpuasa, nak jamu orang makan. Tuan-tuan, sunat berbuka puasa diawalkan waktu, supaya membezakan puasa dengan Yahudi. Yahudi puasa lambat buka. Kita orang Islam buat masuk waktu terus buka. Jangan masuk pukul 7 dah buka. Kenapa kamu buka puasa pukul 7? Kan Ustaz Kazim kata sunat mengawalkan berbuka. Iyalah kamu. Yang dikatakan awal itu apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Itulah mengawalkan. Jangan masuk pukul 7 dah buka. Kenapa kamu buka puasa pukul 7? Kan Ustaz Kazim kata sunat mengawalkan berbuka. Iyalah kamu. Yang dikatakan awal itu apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Itulah mengawalkan. Jangan bila Allahu Akbar, Allahu Akbar, duk tengok televisyen lagi, Ultraman Taro. Asyhadu an la ilaha illallah, duk goreng ikan lagi. Sabar abang ya, sabar ya, ikan sikit lagi nak masak. Sabar, apa orang dah azan? Bila buka puasa, makanlah. Setengah orang dia buka puasa, Masya Allah, puasa 7.25 buka, dia pukul 7.04 dah pegang kurma. Begini pegang, tak sabar-sabar ni. Kesian tuan-tuan, nampak sangat buluh dia tuan-tuan. Buka puasa di masjid, nasinya macam ABC, timbun-timbun nasinya, kurma, tembikai, ikan, ayam, jelatah, begini nunggu. Astaghfirullahalazim. Sejak bila tak makan ni mat? Nampak lapar sangat ni mat? Sabar-sabarlah. Dia kata, Ustaz, dengar je Allah je,
Itu yang dia berpegang untuk bila cubaan 1 2, cubaan 1 2. Untuk bila nak testing, dia ada perasa dapat makan. Sabarlah dulu. Ada pula suami bila nak makan, dia suka tanya benda yang tak ada. Ikan ada, gulai ada, sambal tak ada. Mana sambalnya? PA. Allah bang, terlupalah bang. Bukankah kau tahu kegemaran aku belacan? Dah, tuan-tuan. Tak masak, tak tumbuk sambal belacan. Tumbuk sekarang. Allahu Akbar. Sian dekat isteri tuan-tuan. Makanlah ikan kan ada, gulai kan ada, makanlah. Tak payahlah nyusahkan dia. Ini dia pergi ke dapur tumbuk sambal. Tuan-tuan ingat dia tumbuk sambal ke? Dia bayangkan lesung tu muka tuan-tuan. Tak guna punya. Aku berlaput. Nyesel nikah dengan dia ni. Nyesel pun 8 anak tuan-tuan. Kalau tak menyesal mau 18. Tak payahlah awalkan. Ustaz, macam kita orang di masjid ustaz. Kita orang makan nasi apa semua ustaz, baru sembahyang maghrib ustaz. Macam mana ustaz? Boleh. Kita orang makan kurma ustaz. Kemudian sembahyang maghrib, lepas tu baru kita makan nasi ustaz. Macam mana ustaz? Boleh. Tak ada masalah. Tapi kalau nak makan kurma dengan air, sunat, lauk-lauk jangan dihidangkan. Jangan dihidangkan, hidang kurma je. Lauk simpan dalam periuk. Ini lauk hidang, kurma hidang. Pengurusi masjid umum, nazir umum. Tuan-tuan ya, kita berpuasa mengikut cara Rasulullah. Jadi Rasulullah berbuka puasa dengan makan kurma dan minum air. Jadi saya minta pada tuan-tuan buka puasa dengan kurma ajalah ya. Nasi selepas sembahyang maghrib ya. Kerjasama tuan-tuan diucapkan terima kasih. Itu jawapan PM pengurusi masjid. Nampak? Orang apa makan kurma? Lauk dihidang. Hai, ayam masak merah. Allah. Oi, pucuk ubi kata dia. Kemudian tak boleh makan, kena sembahyang maghrib. Agak-agak khusyuk dah. Sah pertama ni khusyuk dah. 6 sah sembahyang maghrib. Sah pertama apa rasa? Allahu Akbar. Ramai pula malam ni. Cukup ke? Mana ada khusyuk? Yang sembahyang di belakang pun tak khusyuk. Allahu Akbar. Nasib baik aku kat belakang. Habis-habis salam, aku jalan, lambat habis kata dia. Yang tok imam pun tak khusyuk. Allahu Akbar. Takkan dia orang tak simpan? Lagi tak khusyuk. Sebab tu Nabi suruh makan kalau sudah hidang. Kalau tak nak makan, jangan hidang lagi. Dah hidang, makanlah. Bukankah Nabi pesan kalau makanan dah hidang, orang azan pun biarlah dia azan, kamu makan supaya menjaga hati kamu bila sembahyang. Isteri dah masak, kita nak sembahyang isyak. Isteri kata, abang datanglah makan, makanan dah hidang. Tak payahlah, abang nak sembahyang dulu, nanti abang balik abang makan. Makan dulu abang, tak elok benda dah hidang. Ish, kamu ni makan tak habis-habis, orang nak sembahyang. Ku suka abang lah abang. Dia pun pergi naik motosikal, nak pergi ke masjid. Elok sampai pintu pagar rumah, adik dia pun sampai. Naik ansar. Abang nak ke masjid ke? Kata adik. Masuklah, kakak kamu ada. Dia pun duduk atas motor, mengira anak saudara dia turun. 1, 2, 3, 8. Habislah nasi aku. Yang kamu pergi pasal apa? Yang pentingnya hati. Sebab tu kena faham tuan-tuan, buka puasa ni sunat buka puasa dengan kurma. Kalau tak ada kurma kata Nabi, air. Ustaz, kalau kurma tak ada, tamar boleh juga.
Kalau kurma tak ada, tamar. Bukan serupa ke ustaz? Wallahu a'lam. Pandai-pandai sendirilah cari. Takkan kurma tak ada, bohong sangat kamu ni. Duduklah dalam dunia ni, semua negeri ada kurma. Sebab tu Nabi suruh buka puasa dengan kurma. Tuan-tuan duduklah di gurun, ada kurma. Saya baru ni pergi gurun tuan-tuan, buah durian pun ada. Gurun Kedah, Masya Allah. Buah durian, buah pelam, jagung sepanjang jalan. Gurun di Kedah nun. Yang mana faham? Faham. Tak faham sudah. Ada rezeki, jangan takut. Kalau tak ada buah kurma, tuan-tuan pergi dekat lebuh raya, tepi jalan je Kelang dia, dapatkan kurma-kurma yang bermutu daripada kami. Mariani, Mabrum, Sofia Jin daripada kami. Yusuf Tayo. Sekarang dah berlambak. Buah kurma tu berkat, memberikan tenaga. Sebab ada glukos. Buah kurma tu bagus, menyucikan darah, elok sangat. Sebab tu Nabi suruh ambil buah kurma, barakah. Nabi tak suruh buah durian. Berbukalah kamu dengan durian, barakah. Besok hospital, kencing manis naik dia. Barakah buah kurma. Air Zam-Zam kalau dapat. Cuba tuan-tuan tengok orang yang buka puasa di Masjidil Haram. 2 kurma, segelas air Zam-Zam. Dia boleh tahan sampai bila? Nabi kata air Zam-Zam ini mengenyangkan seperti mana kamu makan makanan. Macam kamu makan nasi, begitulah kamu makan, minum air Zam-Zam. Dia mengenyangkan. Ambil lah air Zam-Zam 10 liter, 100 lebih. Ni, satu gelas kongsi anak beranak. 10 liter, 30 hari cukup. Bapak minum dulu, bismillahirrahmanirrahim, minum. Mak minum, anak-anak minum. Barakah air Zam-Zam. Udah anak-anak pula geli. Tak nak ustaz, bapak saya gigi tinggal sebatang, gusi geli ustaz. Bapak kamu apa nak geli? Mak pun geli juga ustaz. Kenapa pula dengan mak pun kamu geli? Dia pakai gigi palsu ustaz. Kejap gigi dia keluar, kejap dia masuk balik, kejap keluar. Tuan-tuan pernah tengok orang perempuan main gigi palsu? Nak. Kejap keluar, kejap masuk. Dia tak pakai Polident. Kalau dia pakai Polident, berlakon pun tak palsu. Pakai, minum, barakah. Sebab tu kalau kita pergi Mekah, Madinah, Ramadan, kita tahan. Ada orang balik daripada umrah bulan Ramadan. Dia kata, ustaz, akak makan 2 biji kurma, minum air segelas ustaz. Tak terasa sembahyang tarawih 20 rakaat ustaz. Tak terasa. Tuan-tuan ingat sembahyang tarawih di sana 1 rakaat semuka. Lama. Kita di Malaysia 1 rakaat setengah aja, setengah ayat. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, Allahu akbar. Pendek gila. Demo sana 1 muka 1 rakaat. Makcik tak terasa ustaz. Memang tak terasa lah, dia tidur balik tiang. Nak terasa kejadah bendanya. Ini air Zam-Zam, kurma. Saya dah sebut pada tuan-tuan, kurma ajwah. Tuan-tuan, saya ni sejak daripada hari Khamis di Kedah, Jumaat 5 tempat. Kalau tuan-tuan susah hati jadi saya, hari Khamis saya forum di Kulim, Bandar Baru, Kedah, sampai 2 pagi. 8.30 pagi hari Jumaat, Lembaga Peladang, Ipoh. Pukul 10 pagi Pejabat Tanah, Ipoh. Pukul tengah hari baca khutbah, Ipoh. Pukul 3 petang Puspanita Negeri Perak, Ipoh. Pukul 5 petang, 5 suku petang, siaran langsung di Radio Perak, soal jawab agama. Malamnya forum perdana di Manjung, Lumut, sampai pukul 12. Hari Sabtu saya ceramah di Setiawan sampai pukul 11.
daripada pukul 9. Pukul 3 saya ada dekat Medan Mara, dekat dengan Jalan Raja Laut. Malam tadi saya ada dekat Bukit Beruntung, jauh ke dalam tuan-tuan. Nama pun untung, gelap gelita. Habis ceramah di Bukit Beruntung, datang ke Kelang, udah sesak pula tak jumpa-jumpa. Pukul 12 pun belum tidur, jawab soalan. Malam tadi saya jawab soalan dalam rawangan Tanyalah Ustaz sampai jam 2.30 pagi. Saya tidur pukul 3.30 pagi. Pukul 6 bangun sembahyang subuh. Sampai sekarang tak tidur. Nanti petang dekat masjid Sungai Dalam, apa nama? Malam nanti dekat Wangsa Maju Setapak. Orang tanya pada saya, Ustaz makan apa? Makan apa? Saya kata saya tak makan suplemen. Tuan-tuan mak marilah suplemen. Jadi muda ke, jadi tua ke, saya tak makan. Yang saya makan suplemen yang Nabi sebut, ajwa 7 biji, Zamzam, Habbatus Sauda, madu lebah. 4 ni yang Nabi kata, yang ni yang saya makan. Ni, hari ni kalau saya, tuan-tuan suruh saya ceramah sampai pukul 2 pun saya tahan, insya-Allah. Kalau tuan-tuan kata, Ustaz, habis Ustaz, pukul 3 pun tak apa, boleh tak? Tuan-tuan tunggu, saya balik. Pukul 1 saya balik. Tuan-tuan tunggu sampai pukul 3. Alhamdulillah tuan-tuan. Ni, 4 benda ni kena buat. Ajwa, air Zamzam, madu lebah, Habbatus Sauda. Alhamdulillah tuan-tuan. Okey, saya tak makan tuan-tuan. Tuan-tuan tu duk jual kat saya lah MLM, suplemen apa pun tuan-tuan duk promosi kat saya. Saya tengok aja. Kalau saya kesian saya beli, lepas tu saya bagi ke orang. Orang main tolak dekat saya biang, saya tak makan. Biol lagi saya tak makan. Sebab saya yakin yang Nabi sebut. Alhamdulillah. Nabi kata kurma ajwa untuk santau, untuk keracunan. Akak-akak sekarang ni zaman kanser. Tuan-tuan tahu tak, sebahagian daripada kanser berpunca daripada jin, berpunca daripada santau yang tak dirawat, berpunca daripada sihir yang lambat diubat. Sebab itu kebanyakan orang yang kena kanser, doktor tak dapat kesan penyakit dia pada peringkat awal. Doktor tak boleh kesan. Sampai tahap ketiga baru doktor kesan. Sebab tu Nabi suruh makan 7 biji ajwa sehari. Mahal pun tak apa untuk ubat. Jangan bila dah jadi kanser baru nak makan, sebelum ni. Tuan-tuan tahu apa tanda-tanda sihir, santau? Banyak sangat tuan-tuan. Saya sebut antara dia aja. Yang pertama, terjaga mengejut. Tengah tidur malam-malam terkejut tidur, terjaga. Nak tidur balik dah tak boleh. Bila mimpi menakutkan. Bila duduk siang malam pagi petang dada sakit, tengah belakang ni sakit. Itu tanda-tanda tak elok. Yang keempat, kuku di sini. Kuku di bahagian bawah ni hitam. Sekarang kuku tuan-tuan putih di bahagian bawah ni yang dekat dengan kulit tu. Tuan-tuan putih. Dia yang kena santau, bahagian bawah tu hitam. Cuba tengok, putih ke hitam? Putih, alhamdulillah. Kalau hitam di bahagian atas, itu tandanya sudah sampai masanya untuk dipotong. Boleh faham ya? Ni bahagian atas ni hitam, tu kena potong lah, udah panjang. Jangan ni santau gambarnya Ustaz. Santau belah otak kamu dah seminggu tak potong. Itu tanda-tanda dia. Tuan-tuan sendiri boleh tahu. Ambil 7 biji kurma, tiap-tiap hari makan, racun tu hilang insya-Allah. Orang perempuan yang nak bersalin, kurma. Jangan bulan Ramadan je kurma. InsyaAllah tuan-tuan, saya makan kurma yang grade A, alhamdulillah. Kalau grade B pun tak apalah, RM80 sekilo, tak apalah. 7 biji habis, sebulan sekilo cukup, setengah bulan cukup sekilo. InsyaAllah sihat tuan-tuan. Cik manis ke terkawal, darah tinggi pun under control.
Ya, tuan-tuan yang sakit pinggang dia buang gout tuan-tuan. Cuma untuk orang laki-laki aja. Banyak makan ni dia menjadikan kita cepat botak, itu saja. Itu saja keburukan dia. Yang lain tak ada masalah apa. Orang perempuan tak ada masalah keguguran, ya. Masalah laki-laki kalau makan ajwa banyak dia cepat botak rambut. Mahal. Ya. Itulah ya. Sekilo 180 tuan-tuan. Kena 2 kilo botak rambut. Mahal. Kalau murah tak apa. Itu sajalah masalah dia. Baik. Jadi tuan-tuan, bukalah puasa dengan benda air. Kalau tak ada air, benda yang manis, buah tembikai pun boleh. Bukalah. Jangan lambat-lambat. Kalau tuan-tuan buka puasa pukul 8 pun tuan-tuan tak dikira dapat pahala. Ustaz, saya ni duk puasa lagi ni ustaz. Hai, puasa apa pukul 8 dah ni? Kereta rosak ustaz. Ni kat Lebuh Raya ni, apa pun tak ada nak makan ni. Kira saya duk puasa lagi ni. Tak puasa dah tamat. Tapi saya tak makan lagi ustaz. Kira puasa lagi ni. Tak puasa dah, habis dah. Hang buka puasa pukul 11 pun tak buka puasa dah. Habis tu apa tanda yang saya ni nak buka puasa? Tak ada apa nak makan. Saya kata korek hidung. Korek hidung, hilang jari korek lah. Dah tak puasa lah, dah tamat masa. Bukannya puasa lagi, dah habis. Bila dah masuk waktu, habis. Baik, yang ketiga. Yang ketiga, tarawih. Yang ni yang jadi pertikaian banyak kita ni. Bila masuk Ramadan, bergaduh. Bila masuk puasa, bergaduh. Bergaduh pasal apa? Bilangan rakaat. Ada yang dah tetap dah 8. Ada yang dah tetap dah 20. Ada yang dah tetap 4 tarawih, tengah-tengah tazkirah, 4 tarawih balik. Macam-macam. Jangan bergaduh. Ini rumah Allah, ini masjid. Jangan bergaduh. Ini benda sikit pun nak bergaduh. Yang pentingnya perpaduan. Semayang tarawih sunat, perpaduan wajib. Nak buat yang sunat, bergaduh, tinggalkan yang wajib. Buat apa? Berselisih pendapat, silakan. Yang tak mau bergaduh. Berselisih pendapat, rahmat, silakan. Saya cadangkan kita buat 8 mesyuarat AJK. Saya cadangkan buat 20. Saya cadangkan buat 4, lepas tu tazkirah, lepas tu kita buat 4. Tak payah buat 8 terus, lepas tu tazkirah. Saya cadangkan tazkirah dulu baru tarawih. Saya cadangkan buat 20, tak payah tazkirah. Saya cadangkan dua-dua tak payah. Sudah tuan-tuan. Apa kamu ni dua-dua tak payah ni? Itu nama dia rahmat. Pilihlah yang mana bagus. Baik, saya cadangkan waktu tak ada tazkirah 20, waktu ada 8. Jadi kita buat undian, nak yang mana? Kan senang. Bila dah dapat keputusan, jangan bantah. Majoriti menang 20, dah. Jangan kutuk pula. Hampa buat 20, hampa buat, aku tak campur. Dia start motor, dia belah brum. Yang ni yang tak mau berpecah belah. Yang kita nak ialah keharmonian dalam kampung, keharmonian dalam masjid. Saya dah tak larat tuan-tuan. Asal bulan Ramadan bergaduh 8. Yang 8 kutuk 20. Ustaz, ya. Saya nak tanya ustaz, daripada mana dalil yang buat 20? Sedangkan Nabi buat 8. Saya kata yang buat 8 Nabi Muhammad di masjid. Tapi balik rumah Nabi sambung. Berapa rakaat Nabi sambung kita tak tahu. Sayyidina Umar dia buat siap-siap 20 selesai. Sayyidina Uthman 60 rakaat Uthman bin Affan. Okey, kalau kita kata kita nak buat 8, silakan. Sebab kita kata nak ikut Nabi, silakan. Tapi tolong ikut sampai habis.
Nabi Muhammad 8 rakaat. Satu rakaat panjangnya tiga Al-Quran, 3 surah. Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Silakan buat. Tak nak buat pula. Dia nak buat 8, tapi hak Nabi buat panjang dia tak nak ikut. Ikut Nabi apa? Kalau nak ikut Nabi, ikutlah apa habis. 3 surah satu rakaat. Gaut kita. Ini sikit-sikit ikut Nabi. Bid'ah. Apa bid'ahnya? 20 pun betul, 8 pun betul. Yang tak betul, yang langsung tak nak buat. Dia orang pula yang tak bergaduh. Elok je yang tak sembahyang, main dah. Semalam kata di masjid bergaduh ya. Aku pun dengar juga. Kata berebut 8 dengan 20. Itulah orang masjid. Tak apa-apa demo ni. Haji. Baik jadi macam kita kan. Pergi haji pun tak gaduh. Nampak? Orang di masjid pergi haji bergaduh. Pasal 8, 20. Dia orang yang main dam tak ada gaduh. Tak payah. 8 betul, 20 betul. Silakan. Jangan gaduh-gaduh. Apa nak gaduh? Janganlah kutuk-kutuk. 8 betul. Korang ni malas betul lah. Malas apanya 8 pun Nabi buat. Korang ni bid'ah lah. 20 mana Nabi buat? Umar buat. Bukankah Nabi kata ikut Umar, ikut sahabat Nabi Khalafah Ar-Rashidin? Siapa kita? Kita hari ni berani kata pada Tok Imam bid'ah, buat 20 bid'ah. Sebab Tok Imam tu kecil. Beranilah kita sebut bid'ah. Imam, bid'ah. Mana ada Nabi 20? Sesat. Cuba tuan-tuan pergi cakap dekat Imam Masjidil Haram. Syekh, anta bid'ah. Kullu bid'atun dalalatun. Agak-agak berani lah. Dia sepak kita bisu tuan-tuan. Penyepak dia pun 4 kali kita. Dengan imam kita di sini kita beranilah kemetok untuk imam dia. Gigi pun dah tak ada, tangan pun Allah terkebir-kebir Parkinson. Memanglah kita berani. Cuba pergi kata dekat Imam Mekah. Hang kata apa kat aku? Aku sepak hang sekali lagi. Kita tak berani pula pergi kata dekat Imam Masjidil Haram tu bid'ah sebab buat 20. Yang ni yang pecah belah masyarakat ni. Kita tak mau. Hang nak buat 20, hang buat. Balik, lepas 20 balik. Yang nak buat 20 buat. Jangan kutuk yang buat 8. Tengok. Asal 8 balik, asal balik 8. Apa? Tengok macam kita bagus tu. Allahu akbar. Bagus, hang riak lagi ada. Jadi kita ni tuan-tuan tu pulang, nak buat, tak mau buat sudah. Nama pun sembahyang rehat. Rehat. Jangan terkeja-keja tu imam, kesian makmum. Senapah je baca, sabar. Baca elok-elok, waqaf ibtida. Bismillahirrahmanirrahim. Elok-elok bontik. Jangan sambung-sambunglah. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim. Elok je baca. Kalau tak nak baca yang itu, baca lagu lain. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Elok je baca. Tak nak baca macam itu, baca lagu lain. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Elok je baca. Kalau tak nak baca macam itu, Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Orang suka dengar. Tak nak baca macam itu, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
dhalin. Tenang orang baca. Ini senapah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Amin. Yang itu panjang dia. Kita belakang. Asal kita iakan nak budu, dia rukuk. Asal dia rukuk, kita iakan nak budu. Letih tuan-tuan. Sebab tu imam kenalah buat kerosos. Jangan imam muda aja kerosos. Imam kita pun kerusuh juga. Agak-agak dah tak larat bagi orang muda. Ini tak larat dah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tak habis lagi bismillah ni, 2 minit dah ni. Bukan kita nak nafikan pula jasanya, tapi ni kan sembahyangnya, kena jaga maslahah. Jangan cepat sangat, jangan lambat sangat, kesian maklum. Dah lah tak nampak langsir, tak nampak tutup rapat, tah imam ni batal ke apa? Diam makmum. Lamanya berdiri. Lala dia cakap dengan orang sebelah, lama ya? Kata dia. Sebab itulah tuan-tuan, fikir-fikirkanlah jemaah. Minta sembahyang tenang-tenang. Kalau tuan-tuan nak selawat, silakan. Tak nak selawat pun tak apa. Jangan kata bid'ah. Selawat itu dibuat selepas sembahyang, bukan bid'ah. Bid'ah tengah-tengah sembahyang. Apa makna sembahyang? Sembahyang ialah beberapa perbuatan, perkataan yang dimulakan dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar, dan disudahi dengan salam, Assalamualaikum warahmatullah. Habislah sembahyang. Lepas tu tuan-tuan nak minum, nak makan, nak menyembang, silakan. Dah habis sembahyang. Nak selawat, silakan. Astaghfirullahalazim, Allahumma salli ala Muhammad. Salah ke? Tak salah. Nak diam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia orang sebelah tanya, tak ada selawat ke? Bid'ah. Pulanglah. Marah bendanya. Nak korek telinga boleh, korek hidung boleh, raba-raba poket, ada koci pula, makan koci pun boleh. Dah habis sembahyang, terpulang, nak ke tandas boleh, nak jawab SMS pun boleh. Tengah-tengah habis sembahyang orang call, lagi 4 rakaat, tunggu kejap, pasal order dulu, tuan yang panas 2, Milo air 1, okey, 2 rakaat, 4 rakaat lagi, okey, Assalamualaikum. Sembahyang balik, Allahu Akbar boleh. Yang tak bolehnya tengah sembahyang jawab telefon, Alhamdulillahirabbil alamin. Apakah perasaan benci Allah? Tengah sembahyang ni. Okey. Tom yang. Okey. Alhamdulillah. Yang tu bid'ah. Yang tu baru betul. Yang tu orang Arab buat. Saya jumpa sekali tuan-tuan. Dia boleh buat tengah-tengah sembahyang tu handphone bunyi. Dia boleh jawab, solat itu. Astaghfirullahalazim. Sebab tu kita balik pada Mekah ni tuan-tuan, macam-macam buat. Sebelum pergi Mekah, jari elok je, asyhadu an la ilaha illallah. Balik Mekah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an. Kita sebelah dia pun duduk tengok. Dia suka ngikut orang. Apa orang Mekah buat, dia rasa betul lah. Kita buat bukan kerana orang Mekah buat, kita buat kerana kita belajar. Yang salahnya selawat tengah sembahyang. Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Fadlan minallahi ta'ala wa ni'mah. Kompom tuan-tuan, jentik telinga tu imam tu. Mana boleh sebut macam itu? Yang itu barunya sesat. Cuma saya minta Tok Bilal, tak payahlah menjerit-jerit dalam bulan Ramadan. Ini masjid. Pelan-pelan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu wasallam alaih. Sudah. Tak payahlah lawan masjid depan sana.
tengah kita sembahyang, yang sana punya mic tu masuk belah kita. Macam dia orang pula ada speaker, aku tak ada. Tunggulah dia 4 mic dia pasang tuan-tuan. Jangan macam itu, pelan-pelan. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad sallallahu wasallam alaihi. Tenang, jangan menjerit. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad. Bila nak habis? Ya ke bunyi selawat? Ni budak-budak ni jawab apa? Lambat lagi. Udah tak nampak bunyi selawat. Aduh, jerit-jerit. Yang ni yang tak maunya. Ini rumah Allah. Jangan menjerit-jerit. Pelan-pelan sudahlah. Nama pun rehat-rehat. Akak-akak, kalau Tok Imam baca panjang, baliklah. Jangan maki Tok Imam. Maki berdosa. Sembahyang tarawih sunat. Nak dapat sunat, maki orang dosa. Panjang, bodoh tu imam, celaka betul. Udah habis pahala, baik balik nengok Gusti lagi faedah. Dua-dua dosa. Ini semayang maki tu imam. Lama tu imam ni entah. Imam Hafiz. Namanya apa? Mahfiz. Bapaknya apa? Mahfuz. Orang mana? Mahat Tahfiz. Itu cerita anak bapa. Hafiz, Tahfiz, Mahfiz, semuanya ada tuan-tuan. Tu Pir Ramli punya cerita dengan A.R. Tompel. Jangan ngumpat. Kalau agak-agak panjang, balik di rumah semayang. Terpulanglah nak buat apa pun. Tapi macam di rumah ustaz, makcik tak pandai selawat, tak payah selawat. Habis-habis salam dah. Jangan selawat pula. Fadlam minallahi ta'ala wa ni'mah. Rumah siapa tu? Makcik Leha. Orang jadikan surau pula rumah dia kan. Tak payah. Tenang-tenang, relax-relax semayang. Duduk diam-diam. Habis semayang 2 rakaat, rasanya ada lagi laksa tadi. Sambung makan laksa boleh. Komo, sambung lagi 2 rakaat. Habis 2 rakaat, rasanya murtabak ada lagi. Sambung makan murtabak pula. Boleh. 2 rakaat makan 2 rakaat. Selepas puasa 60 kilo naik tuan-tuan. Boleh baca Quran, boleh tidur dulu, boleh sebelum subuh. Bukan mesti habis 10.30. Jadi tuan-tuan relax. Kalau setiap malam bangun qiyamul lail, agak-agak jumpa tak Lailatul Qadar? Jumpa. Kami tak buat 10 malam terakhir, kami buat daripada malam pertama. Buat pasal nak cari Lailatul Qadar. Pukul 4 semayang, habis pukul 5. Lepas pukul 5 balik ke kantin, makan sahur. Sahur percuma, berbuka puasa percuma. Seronok tuan-tuan. 4 tahun. Tahun lepas saya rasa jumpa kot. Jumpalah kot Lailatul Qadar. Habis semayang, satu makji kata, ustaz, cepat ustaz. Saya pergi tengok di belakang sekolah saya tu hutan. Tengok daun pisang tunduk, daun pucuk ubi tunduk. Semua daun tuan-tuan terbalik semua tunduk. Masya Allah tuan-tuan, naik bulu rumah saya masa tu. Masya Allah. Jom kita semayang. Kak, jom kita semayang semua. Kalau duk tengok bukan dapat pahala. Yang dikatakan beribadat baru dapat Lailatul Qadar. Kalau tuan-tuan duduk di muka pintu, buat apa mak? Tunggu Lailatul Qadar. Bila entah kata dia. Kalau tak semayang tak dapat. Kalau tak baca Quran tak dapat. Beribadatlah masa itu. Tak jumpa pun tak apa. Janji berbetulan. Kalau jumpa tak semayang nak buat apa? Macam akak ustaz, malam tu akak uzur. Akak nak kira dapat tak Lailatul Qadar? Akak zikir. Subhanallah. Kalau dah letih berzikir, dengar suami baca Quran. Duduk depan suami baca Quran malam Lailatul Qadar. Dengar orang baca Quran pun pahala. Duduk depan suami, tengok muka suami.
Baiknya laki aku rajinnya baca Quran. Suami pula, apa tengok orang malu. Nampak. Dapat pahala. Semayang tiap-tiap malam tuan-tuan. Alhamdulillah, makcik-makcik pondok semayang, orang tua-tua semayang, pakcik-pakcik dapat. Senin tu saya nampak. Yang kedua saya nampak air yang orang kata beku tu. Yang tu saya jumpa 2 kali dalam sebulan. Ya, pukul 2 pagi. Memang beku sungguh tuan-tuan. Saya buka peti ais. Memang beku, kerah kedekung airnya tuan-tuan. Masya-Allah. Kalaulah air Lailatul Qadar beku tuan-tuan, matilah ikan. Tuan-tuan nak makan apa? Satu dunia beku air laut. Mampu ikan udang, mampu jos mati, ketam mati. Tuan-tuan nak makan apa? Ikan bilis mati. Boya tembaga production mati. Sebab tu dia tak beku. Sebab orang faham tuan-tuan kata beku. Kalau beku jenuh lah. Kapal kargo di laut tengah-tengah berjalan, jam. Apa hal Kapten? Lailatul Qadar ni. Sabarlah, sembahyang. Atau bila nak cair balik laut? Tunggu besok lah. Tak tuan-tuan, tak jalan. Ada pula faham Lailatul Qadar ni malaikat turun, betul. Malaikat turun tak payahlah sambut dengan lampu. Ini ngalahkan Tai Pusam. Ngalahkan Depa Bali, penuh rumah dia. Ini rumah Melayu ke rumah Hindu ni? Kenapa pasang lampu banyak Pak Haji? Lailatul Qadar, malaikat nak turun. Oh, malaikat rabun je. Sampai kena pasang pelita. Malaikat turun pada rumah yang baca Quran. Salamun hatta matla'al fajr. Dia bagi salawat salam sampai naik matahari. Buat tuan-tuan, insya-Allah saya jumpa. Tuan-tuan boleh jumpa. Jadi tuan-tuan, semayang tarawih ni tuan-tuan minta sangat-sangat. Sebab banyak masjid-masjid surau yang buat tahlil bagus, tapi tahlil tak kena. Maksudna ilaha illallah, la ilaha illallah, ma'budna ilaha illallah, la ilaha illallah. Salah. Yang berhenti ha tu buat saya apa? Maksudna ilaha ha tu rumah lah tu. Mana boleh berhenti la ha illallah, la ilaha salah. Nak dapat dosa, dapat haram. Ella tu yang rockers. Ramah itu ella. Cuba sebut elok. Maksudna ilaha illallah, la ilaha illallah. Baru betul. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini bergia. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Apa ni? Kuat pula. La ilaha illallah. Allah peka ke? Yang ni yang kita kena ubah ni. Daripada hati. Zikir daripada hati. La ilaha illallah. Hai. Dengan sampuk ke apa ke? Kadang-kadang kita ni tuan-tuan tak tahu. Semalam saya singgah sembahyang di Jejambat, Sungai Buloh. Daripada Medan Mara nak ke Bukit Beruntung, saya singgah sembahyang di Sungai Buloh. Tengok satu orang duduk tahiyat. Tu berhenti saya tengok. Seksa benar saya kata. Apa hal? Hai ya Allah. Kenan ular ke apa ke? Apa tuan-tuan? Ni nak masuk tarawih ni, nak masuk nomor Ramadan ni, betulkan sembahyang ni. Allah. Kamu ni nak melompat ke apa ke? Nak terjun kolam renang ke? Orang terjun kolam renang tak ada macam itu. Allah
Oh, kita duduk sebelah dia, tak jadi angkat takbir. Berundur kita. Tak apalah, angkatlah dulu, tak apa, tak apa. Saya beralah pun tak apa. Udah begini, Allah. Dah nak puasa, tuan-tuan tak nak kerosos kan? Kerosos puasa. Kita kalau kursus haji, kita pergi. Spanyol nak menang Piala Dunia 4 tahun. 4 tahun tuan-tuan training baru menang Piala Dunia. Malaysia 2 bulan training nak menang. Apa bendanya? Bila tanya dekat coach, dia kata apa? Kita mencari pengalaman. Pengalaman apa? Orang nak menang cari experience. 4 tahun tuan-tuan baru menang. Kita nak pergi haji 18 kali kursus. Ustaz tu mengantuk pun datang sebab takut tak faham haji, walaupun mengantuk. Jadi ya tuan-tuan ya, cara mengerjakan haji ni ada 3 cara ya. Nampak mengantuk tak? Cara pertama namanya haji tamattu ya. Apa dia haji tamattu? Haji bersenang-senang. Nak habis tu ya Allah lamanya, tapi kerana nak ilmu datang tak? Datang. Ni lepas kursus haji, beg besar meja ni, yang boleh naik boleh turun punya beg. Apa besar makcik nak bubuh lesung sambal batu giling gitu deh. Beg pula tak boleh tutup, tak boleh buka. Kejap lipat, kejap buka, kejap buka, kejap lipat. Asal orang datang lipat, asal orang datang buka. Berapa pasang kasut bawa non? Sepasang je kat leher. Jangan pasang tak cukup nanti hilang. Beli 4, buka tambah lagi. Datang pula kat anak, berapa pasang kasut? 5 kat anak. Hai, banyak sangat, berat beg kamu je. Sepasang cukup, buang balik tuan-tuan. Itulah orang nak pergi haji. Nombor 3, salam satu kampung. Satu kampung bersalam. Nak pergi haji, minta maaf lah, ada salah silap, terkasar bahasa ya, minta ampun ya. Takut haji ditolak sebab putus silaturahim. Tuan-tuan, kita dah dekat dengan Ramadan. Tuan-tuan kursus dah Ramadan. Apa hukum pakai ubat titis dalam mata? Apa hukum semburkan gas dalam mulut, lelah? Apa hukum bersetubuh di siang hari dalam bulan Ramadan tapi mereka tak puasa? Minah tak puasa, Osman tak puasa. Dua-dua tak puasa, bersetubuh siang hari. Kena tak bayar kiparat 2 bulan? Tuan-tuan tidur dengan isteri sebelah malam, tak bangun subuh, terlepas subuh, sedar-sedar pukul 9, boleh tak teruskan puasa? Boleh atau tidak? Berapa banyak orang yang tak faham puasa? Saya puasa ustaz, saya korek telinga ustaz, batal ke tidak? Saya puasa ustaz, saya korek hidung, batal ke tidak? Ustaz, ya saya derma darah, batal ke tidak? Ustaz, saya sakit demam ustaz, doktor injek, batal ataupun tidak? Ustaz, saya gosok gigi ustaz, makruhnya masa bila? Lepas asar ke lepas zuhur? Masya Allah. Ustaz, saya puasa di Mekah awal sehari daripada Malaysia. Bila saya balik ke Malaysia, saya nak raya ikut Mekah atau nak raya ikut Malaysia? Saya puasa di Malaysia tapi raya di Mekah. Saya nak ikut Malaysia ke yang di Mekah ustaz rayanya? Kenapa tak buat kursus? Kenalah buat. Kalau sebelum pergi haji minta maaf, takut tak diterima haji. Sekarang bulan Ramadan, kenapa tak minta maaf? Kan banyak gaduh. Tambah-tambah bendera warna lain-lain, lagi kuat gaduh. Dia hijau, aku biru, bergaduh. Tak cakap, tak salam sampai sekarang. Macam mana cerita? Nak pergi haji minta ampun, nak pergi haji minta maaf. Puasa? Apa puasa tak perlu minta maaf? Apa puasa tidak perlu minta ampun? Hanya pergi Mekah saja? Tidak.
semua kena minta ampun, sambung silaturahim. Habis tu kenapa tak mulakan lagi 2 hari? Mulakan, hantar SMS, Akum, Kak Ne, selamat hari puasa, maaf zahir batin. Dah, jadilah. Tak pun turun tangga masjid, Assalamualaikum. Itu dah dikira menyambung silaturahim. Ada adik-beradik bergaduh pasal harta. Puasa dah dekat tapi masih bergaduh. Ada yang bergaduh dengan mak bapak, sedangkan puasa dah dekat masih bergaduh. Ada yang berpuasa dengan mertua, sedangkan puasa dah dekat masih tak bertegur lagi. Ada yang masih lagi makan harta orang, ambil harta anak yatim, ambil harta adik dia, ambil harta abang dia, tapi tak nak bagi lagi. Dah dekat puasa, tak nak pulangkan balik pembahagian harta secara betul. Ada orang sampai sekarang tak nak bagikan pembahagian harta pusaka, disimpan untuk dia. Mentang-mentanglah dia abang sulung, dia tak nak bagi bicara kuasa. Jaga-jaga kamu makan harta orang lain. Ini dah bulan Ramadan, tuan-tuan. Sebab itulah kalau benda ini kita tak buat, di hujung Ramadan nanti kita keluar tanpa ada penghapusan dosa. Itu punca dia. Punca dia nombor 1, putus silaturahim. Punca dia makan harta orang. Punca dia tak bagi hak orang. Jadi sempena bulan Ramadan yang makin hampir ni, tuan-tuan, kesalahan kita, kita mengaku. Kita buang kesalahan kita, buang ego kita. Puasa ni membuang keegoan. Sombong buang, bongkak buang, belagak buang. Dibom oleh sabar, dibom oleh puasa, dibom oleh sahur, dibom oleh imsak, dibom oleh sedekah, dibom oleh zakat. Akhirnya keluar Ramadan bersih daripada dosa. Nama dia fitrah. Tapi kalau bulan Ramadan masih bergaduh, tak bercakap, putus silaturahim, makan harta haram, letihlah puasa, tuan-tuan, tak dapat apa. Yang terakhir, dalam bulan Ramadan ni janganlah kedekut. Ini kadang-kadang kedekut dengan anak pun kedekut, dengan pak kedekut, dengan mak kedekut, suami kedekut, isteri kedekut. Beli kuih Alma London, anak nak makan tak bagi. Mak kata, itu nak simpan raya. Yang kamu nak makan buat apa? Mak beli untuk raya. Buat semprit. Anak nak makan, ditampar je tangan anak. Ambil lah yang hangit. Yang itu mak nak taruh raya. Ya Allah. Pergi main kat luar main, ngacau je lah. Nanti bapak pun datang, abang pun macam budak-budak juga, nak ambil yang elok. Hangit tu kan ada. Ya Allah. Suami pergi sembahyang tarawih, hitam gigi. Apa hebat? Semperit kata dia. Kesian dekat suami tu. Biarlah dia memakan akak. Oh, mati dia makan nyesel. Isteri abang-abang ngajak pergi beli kain tudung, belilah, pergi beli. Abang, jomlah beli tudung. Bawa lah. Susah ke bawa isteri beli kain tudung? Dia nak pakai tudung Yuna. Ni tudung hak jenis melekat di dahi ni, tu nama dia Yuna. Apakah perasaan benci ini sebenarnya? Koma tak ada, titik tak ada. Ni lagu tak ada seni, tuan-tuan. Lagu sekarang mana ada seni? Ni nak ambil lagu seni yang boleh bawa ke mana-mana pun. Duduk atas katil menyembang dengan isteri, pegang tangan isteri. Lagu seni tu mengeratkan kasih sayang. Aduhai adinda, dengarlah madah kekanda. Aduhai adinda, dengarlah madah kekanda. Tercurahlah cinta, ahai nyawa padamu juga. Sedar tak? Isteri dengar, geramnya gitu. Isteri sambung pula, aduhai kekanda, junjungan kasihku puja, hidup bersumpah setia, ahai sayang kekal bahagia. Kan seronok, seni tu. Ini cuba tuan-tuan pegang tangan isteri menyanyi tak kata. Ya, ya,
Agak-agak isteri buat apa? Dia kalih kau lain, ya Allah, panjangkanlah umur laki aku, ya Allah, udah buang tebihan. Duk lagu rock tak sesuai. Buat lagu yang baik-baik, apa salahnya? Ni lagu sekarang ni orang Melayu duk bergaduh aja. Bergaduh tu sebab tidak ada kasih sayang. Kalau ada kasih sayang tak ada bergaduh. Mak bapak anak-anak dia lari sebab tidak ada kasih sayang. Sebab tu dia lari. Budak-budak dibuang sebab tidak ada kasih sayang. Suami isteri pukul memukul, cuka mencuka, potong memotong sebab tidak ada kasih sayang. Cuba ada kasih sayang, pertarungan pun tak ada. Bila timbul cinta, pertarungan tidak berguna, selalu di jiwa menjelma rasa kasih belaka. Kasih juga cinta membawakan damai di jiwa, sengketa serasa tiada sebab cinta bahagia. Kan sedap bunyi dia. Bila timbul cinta, pertarungan tidak berguna, kasih menjelma di jiwa. Masalah sekarang ni tuan-tuan, tidak ada kasih. Bulan Ramadan inilah bulan membiakkan kasih, tolong menolong, bantu membantu. Tapi kalau keluar daripada bulan Ramadan masih lagi belum berkasih sayang, adalah yang tak betul dalam puasa kita. Jadi kakak-kakak, kalau anak-anak nak beli, nak makan kuih, bagilah. Nanti raya nanti jamu biskut Mary udah habis, almond London, almond Kelang, bagilah makan. Suami-suami nak makan kuih, bagilah. Buatnya dia tercekik, mati tuan-tuan. Isteri tuan-tuan nak pergi ke Tesco, bawalah. Tuan-tuan tunggu di luar, bila seorang beli, jimat duit tuan-tuan. Ambil dia, buah dalam troli, tolak. Seronok isteri kita tuan-tuan. Buatnya dia mati menyesal tuan-tuan. Kalau suami mati menyesal kak, tercekik, semperit. Kenapa mati kat leher suami? Cekik, semperit. Dia nak makan. Sedih tak raya? Nak salah dengan siapa? Suami tak ada. Dia nak makan semperit, kau suruh ambil yang hangit. Tu yang dia mati. Tak guna semperit. Bukan semperit tak guna, akak tu tak guna. Sabarlah akak, Allah sayang pada suami akak. Tak tahu pula suami akak mati. Ini saya bawalah sikit kuih untuk akak. Kuih apa? Semperit akak. Semperit lagi. Kan dah susah tuan-tuan. Jadi akak-akak sebelum suami mati, apa-apa hajat suami bagi je lah. Kalau dia nikah lagi seorang, bagilah insya-Allah. Tak ada, mata dia tak terpejam nanti kan. Jadi tuan-tuan ada pukul 1 dah. Jadi insya-Allah kita sambung lagi. Tuan-tuan nak dengar lagi lagu, petang ni pergilah. Kampung apa ya? Kampung Sungai Tanjung Dawai, Tanjung Syawal, karya Tanjung Syawal ya. Jadi kita jumpa petang nanti jam 3 petang. Jadi insya-Allah sekadar itu saja tuan-tuan. Saya dah keluarkan CD saya ya, tentang doa orang yang dianiaya, doa orang yang dizalimi. Untuk mengelakkan dizalimi, tuan-tuan baca satu ayat dalam Quran, faduriba bainahum bisuril lahu babun batinuh fihi rahmah wa zahiruhu min qibalihil azab. Jadi amalkan setiap hari selepas subuh 10 kali. Siapa yang buat naya tuan-tuan, buat fitnah, buat zalim pada tuan-tuan, insya-Allah. Ya, orang yang buat zalim tu dapat pula susah, tuan-tuan dapat rahmat. Jadi ambil doanya, baca tiap-tiap kali selepas solat. Jadi saya dah bawakan kertas dia. Saya benarkan tuan-tuan ambil seorang sehelai je kertas dia. Ya, jangan ambil banyak-banyak pula. Dia tak cukup kan. Saya bawa dekat 2000 keping. Jadi ambil dekat tempat jualan CD, tempat air Syafi yang saya dah bacakan Quran dan kismis untuk sekolah saya. Jadi tuan-tuan beli barang-barang ni untuk pelajar-pelajar tahfiz dan anak-anak yatim di sekolah saya. Jadi tuan-tuan, sekadar itu saja, saya minta maaf. Kita jumpa lagi 18 tahun dari sekarang insya-Allah ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'daina wa na'udzubika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa syattid kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit alaihim kalban min kilabik ya qahhar jabbar ya muntaqim. Allahumma ya munzilal kitab wa ya mujriyas sahab wa ya hazimal ahzab ihzimhum wansurna alaihim walhamdulillahi rabbil alamin wallahu a'lam. Allahu akbar. Bersama